muqtibatan sidna maulana Muhammadun khaliqul aqwali wal kalimi sidna maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli sayyidina wa maulana Muhammad hasibun layu di atas dahan ketika sahur. Hai Tuhan yang Maha Tahu segala yang kami sembunyi, janganlah disingkat takdir yang melindungi kami. Ampunkan kami dan afiatkan kami, peliharakan kami di mana saja kami berada. Hai Tuhan yang Maha Tahu segala yang kami sembunyi, janganlah disingkat takdir yang melindungi kami. Ampunkan kami dan afiatkan kami, peliharakan kami di mana saja kami berada. Hai Tuhan yang Maha Tahu segala yang kami sembunyi, janganlah disingkat takdir yang melindungi kami. Ampunkan kami dan afiatkan kami, peliharakan kami di mana saja kami berada. Amin. Amin, amin, amin. Ya Tuhan alam semesta. Amin, amin. Radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita umatnya dengan beberapa doa yang saya nak sebut malam ini satu sahaja. Beribu doa yang Rasulullah ajar, tapi yang kaitan untuk malam ini ialah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Hadis sahih yang maknanya wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Tajuk kita pada malam ini ialah hati yang berbalik-balik. Dipersilakan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira innaka la'ala khuluqil azim. Sadaqallahu alaihi azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Imam dan juga membuka pengurusi acara pada hari ini, Imam 1, Imam 2, Tuan Bilal bersama Tuan Kuasa Masjid Karyah Pilin, pengurusi JKK dan pengurusi Karyah, pemimpin-pemimpin di semua peringkat yang bersama hadir pada malam ini, dan tidak saya lupakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita sekali lagi diberi kesempatan dengan izin Allah untuk sama-sama meraihkan hari kelahiran baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sah apa sah risaulah lambek warna kita buat kan. Kek Johor tu lagi lah. Dia nak tarikh saya kata bulan 50 tak apa kata. Kek Johor maulud sepanjang tahun tak. Tak salah kan. Jadi kita malam ni kita buat siap dengan salawat malam ni. Kita berkasidah malam ni. Alhamdulillah. Wujud tak ada bantal di lolap saya.
kan. Dia orang kata ada power lah tu kata kan, kasidah tu mendayu tu kan. Alhamdulillah. Jadi Tuhan menjadikan kita hati berbolak-balik. Sebab sebab tu memang sifat manusia. Sifat manusia. Tu sebab Nabi pesan tuan-tuan yang datang ke masjid ni, tuan-tuan dapat peringatan setiap hari, mengingatkan balik setiap hari. Macam mana dapat peringatan setiap hari ni? Besar frame dia. Khutbah terakhir Nabi. Berapa korek yang baca tu nak kena tanya kan. Sebab khutbah terakhir Nabi ni lah, Nabi pesan. Dia pesan ke semua. Dia pesan ke semua dan minta semua yang ada ke Arafah masa tu, Nabi pesan pada siapa yang ada di sini, sampaikan pada orang yang lain. Mudah-mudahan yang terakhir lebih memahami daripada sesiapa yang mendengar terus daripada Nabi pesan dalam khutbah Nabi tu. Ya, kan? Tak apa balik kan, boleh buka Google, tokan tanya khutbah bidak Nabi. Yang mana Nabi pesan dua perkara. Nabi kata dua perkara yang kita kena pegang. Kan? Berpeganglah pada aku tinggalkan kamu dengan dua perkara, dan yang mana sekiranya kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Clear. Itu pesan Nabi clear. Bukannya terpulanglah kepada kamu. Tak ada dah. Memang tu yang Nabi tinggalkan untuk kita. Dan bila tinggalkan untuk kita, persoalan yang kita dalam tajuk kita hari ni, hati berbelak-balik muncul. Manusia itulah dia. Amanah yang besar kat kita untuk menyampaikan dakwah, untuk menyebarkan, sebar kembangkan agama Islam. Besar tanggungjawab yang disebut sebagai amanah. Amanah ni bagi ke langit, langit tak nak. Bagi ke gunung, gunung tak nak. Laut pun tak mau. Sudah manusia yang ambil. Sesungguhnya manusia itu bodoh, kata Allah. Manusia itu banyak kelemahan. Itu sebab kita kena sentiasa belajar dan mengingatkan diri kita balik. Termasuk yang bercakapnya. Kan? Bolak-balik confused. Kau jam elok, kau jam tidak. Kau jam elok, kau jam tidak. Jam semayang, jam tak. Ada orang tu lagi lah. Semayang tak? Semayang. Sekali 2 tahun, setahun 2 kali. Semayang ayo. Itu pun kalau dia tak terajak kata. Kalau malam tu biar main muncul, terajak sampai pagi. Orang kita paling handal main muncul. Tang itu dia tak membalak-balik dah. Wajib deh main muncul. Gaya Cina ni saya tengok. Dia Cina tu dipasang muncul tu, kayak pintu rumah dia. Boom kat atas tu, orang Melayu kan. Tak ada dah. Kalau mau bersambung sampai tu orang Melayu tu. Ya, kan tak sekawar wajah tu kan. Tu sebabnya kita dalam hidup kita ni kena kerja 3 perkara. Kerja 3 perkara, iaitu pertama kerja hidayah, cari hidayah. Sebab kita cerita tadi, hati berbalik-balik. Allah menjadikan hati kita berbalik-balik. Kerja hidayah, biar kita boleh beza benda baik dengan benda buruk. Manusia ni disebabkan dia tak ada hidayah tu lah. Dia benda buruk pun rasa okey. Main nombor tak ada rasa apa. Sampai kampung menang pula, belanja ke kawan makan. Kan, bagi anak bini makan, tak rasa apa, dah biasa. Kan, dah biasa. Takut sudahnya tak sedekah pun tak rasa apa. Lalu tabung lolak, tak ada rasa apa. Lepas tabung tu togak balik, tak ada rasa apa. Kan, sebab tapi bab agama bola balik dia. Dia pergi semayang macam-macam kau bahagia orang. Dan dalam mu tak pergi pula tu. Nak pergi tidak, nak pergi tidak, pergi tidak. Kan? Tapi dalam hal tu kena ingat, barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riya. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Sebab semayang tunjuk kat orang dan membeli tamakah, dia nampak dan semayang. Contoh riya, ada poin tu.
Dan malih pergi semayang kan apa pula khabar ke orang. Sebab dia orang dia tak pergi semayang. Jadi mana ada yang lagi besar daripada Allah Ta'ala menyebab dia tak semayang. Macam tu lah kan fikir. Terus nak semayang ni nulik lah. Kerana Allah lillahi ta'ala. Semayang kerana Allah. Baik apa pun kerana Allah. Berkojo pagi tadi saya camah ke Putrajaya Jabatan Perdana Menteri. Saya cakap berkojo ni pun ibadah ni dulu ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus yang kita semayang, semua ibadah umum selain daripada tu. Niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Kita tolong orang malam masak siang tadi pun ibadah kalau niat kerana Allah. Masak kan siang tadi? Ya tidak? Orang tanya macam tu dia tanda kemah takkan masak kan. Macam tu lah kira kan. Jadi makna kata niat dia kerana Allah dan ni masak ni kerana Allah nak memakmur dan cinta dan kepada Nabi. Kan? Dalam ayat yang saya baca yang bermula tadi tu, kita tengok macam mana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah. Nabi ni contoh ikutan terbaik. Tak ada lain dah. Itulah contoh yang terbaik. Tak ada nak ikut abah kita. Abah kita kalau baik pun sebab dia ikut Nabi macam tu bukan kata jangan ikut abah kita dah. Tapi abah kita pun biasa. Tapi Nabi kita sempurna akhlak Nabi kita. Itu sebab malam ni kita buat celebrate birthday dia. Satu-satu manusia yang kita celebrate birthday dia walaupun dia dah tak ada, Nabi lah. Cuba buat kat pilih ni. Orang tu dah meninggal, sambut hari lahir macam tu. Kau tak gila, seman khabar kat orang. Dia kena gila dah dia ni. Gila buat beri potong kek pun. Mana beri birthday buat dah lama meninggal lah. Memang sah-sah confirm gila dia. Tapi Nabi kita tak ada masalah. Siap tadi kan kita berkasidah tadi. Lalu semua jadi saksi. Malaikat catat malam ni kita berkasidah, kita berlaungkan. Yang paling bagus saya kasidah tu tadi sebab bahasa Melayu. Bukan kata bahasa Arab tak bagus. Dah selawat tadi kita. Lepas tu dah Sidna Muhammad. Lepas tu kita baca lah yang Melayu kan. Patut dia merasap ke hati. Sampai ke hati faham kita. Tu lebih baik. Doa bagus, tapi lebih baik doa yang sampai ke hati maknanya faham. Doa berbanyak menjelo sampai daripada darat sampai ke baru. Dia merau-rau faham ke tidak? Masalah tu bila sebut baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan macam siapa cakap tu doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, ke atas rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Itu sebab kena faham baca Fatihah tu kan. Tu ada orang bila dah belajar makna berkorut-korut dia nak ingat alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nak dapat makna berapa tahun? Baru 40 tahun semayang. Tu tak dapat-dapat. Fatihah tak dapat-dapat. Lepas tu ayat macam biasa. Nak ta'ina Allah. Tak ada masalah. Tu bagus ayat tu. Tapi lebih baik faham. Itu dia keadaan. Itu kadang-kadang ada setengah imam tu tak ada masalah. Bagus kita ada imam muda yang tahfiz ni kan. Panjang baca Menggayau. Jangan duduk belakang dia kalau tak roti. Tiba-tiba senyap kawan tu. Terlupa. Lantaklah kau, dia tak tahu. Kau merayau lah seseorang, dia tak tahu dah. Jangan. Tapi tolong dah. Jangan. Itu semua lah. Kan? Ni kau jangan. Nak ada ilmu kat belakang ni. Kan? Bukan main apa tu yang borek. Semua tak nak duduk belakang imam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Logo ni. Kau terlupa kan boleh dia tolong. Tak ada lupa tu kau korek tolong. Tapi berbelak balik tu berlaku tu. Tu abah saya cerita tu. Dia kat Masjid India kat Ram. Dia
baca dia dah biasa goreng pisang. Nangis tu duduk goreng pisang. Sebelum maghrib dia goreng dongeng azan Allahu Akbar, dia masuk pisang tu dalam kuali dengan topung. Lepas maghrib bagi salam saudara elok dan kek pisang. Dia punya timing tiap-tiap hari cantik. Apa orang itu imam tu kayat. Ini kan panjang mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Dia dah coba apa halak situ wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Wala yang mu'allab ni tadi hangui lah bermisang dan nikah. Allahu Akbar. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia tak ada ilmu, macam mana nak nunggu kan? Dia tahu ya tu. Langsung bunyi. Itu waliyadin teramari kok. Langsung lakum dinukum waliyadin. Dia kan subhanallah. Itu waliyadin teramari kok. Langsung ingat imam. Yo. Kan keadaan macam tu lah kan. Salah. Jadi makna kata kita dalam hidup kita balik kepada Nabi. Nabi uswatul hasanah, contoh ikutan terbaik. Ikut Nabi tak ada bodoh yang kita risau dah. Kalau baca dalam khidmah widak Nabi ni, dah Nabi sebut setan ni, syaitan tak pernah berputus asa untuk menyelesaikan kita dalam perkara-perkara kecil. Bukan perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil dia kacau kita. Dan daripada kecil dia jadi besar. Macam kita cakap kita ikut Nabi, iaitu mentauhidkan Allah. Ya confirm betul. Dan hari-hari sembahyang dan yakin dan mentauhidkan Allah dan tak sembah benda lain selain pada Allah. Dan memang sembah Allah dan tak sembah tiang dan tak sembah payung dan tak sembah benda lain dan sembah Allah. Mentauhidkan ini, mentauhidkan Allah. Itu sebab ada seorang Arab Badui, dia kata, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Dia kata, aku seorang yang beriman. Nabi SAW. Sudah Nabi kata, alangkah baiknya jika kamu menyebut bahawa aku seorang Muslim. Sebab apa Nabi kata? Muslim ini boleh dengan pengakuan lisan, boleh sebut. Aku Islam, tak ada masalah. Aku seorang Islam, tak ada masalah. Aku Muslim, tak ada masalah. Tetapi mukmin, seorang yang beriman, tidak cukup sekadar dengan lafaz. Mukmin nak dibuktikan dengan perbuatan kita, tindak tanduk kita, perangai kita. Itu sebut nak buktikan kita mukmin. Mukmin orang beriman. Orang beriman makna dia percaya kepada Allah, percaya pada Rasul. Rukun iman adalah percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada kitab, percaya pada qadar. Tapi bila sebut percaya, teliti satu persatu. Percaya pada Allah, betul ke percaya? Kalau percaya, kenapa baik perangai? Percaya pada Rasul, betul Rasul tu ada, sunnah Nabi pun ada, tapi kenapa tak buat? Percaya pada kiamat, kenapa perangai kita macam tak ada kiamat dah, macam panjang benar umur? Bersyukurlah kita datang ke masjid, sebab kat luar tu ada orang yang dah macam kita umur tapi tetap tak jumpa jalan ke masjid. Siap dikutuk-kutuk orang pergi masjid. Kan? Percaya pada kitab tapi tak pernah baca, tak pernah faham, tak pernah amal. Kan? Percaya pada qada dan qadar, tak melulung kalau hilang bodoh, meracau, meroyan, meratap. Kan? Memang sedih. Mulalah deh, ini tontu lah ni, duit dan hilang ni. Ni tontu kau jual siapa ni? Ni kau jual si Meon, bukan orang sini.
Dia sebut, ada kau meon sini? Ada. Tak ada Ini kau jual si meon dah. Mana datang iman ni bila dia dengan senang tuduh orang. Macam tu Allah kira. Jadi makna kata krisis keimanan kita ni itulah pada hari ini. Krisis iman ni menyebabkan hati berbolak-balik. Kojak buat, kojak tidak. Semayang, nombor mainnya ada masalah ke semayang. Semayang, minum ya. Semayang, zina jalan. Semayang, apa bono tak baik melagu-lagukan orang baik, sedangkan Nabi tak suruh. Nampak tak? Tu antaranya. Sebab iman tu sebab paling senang sekali rawatan kita paling senang. Paling senang formula dia. 2 perkataan. Ingat, mati. Ingat mati dah tak ada benda lain nak fikir. Apa lagi nak fikir? Tanyalah orang lama. Kan, orang lama yang kedua kesnya. Anak tanya, bah, nak tak? Kalau belikan ni rumah bah dia kita buat pasang. Tak payahlah kau susah. Ni dah elok dan ni okey ayahnya. Tak ada apa nak kerja dah. Ya nak beli kereta tu ayah tak payahlah. Ayah kan roti bawa tu. Ayah motor ayah tu pun okey. Kalau ayah tu kan motor besar sikit jangan. Kan tak terbawa kan. Sudah kan dan langsung tak ke mana-mana. Robah langsung mati. Impor pakai motor tu tengok. Tak ada benda nak kerja dah sebab kita ingat mati dah selesai dah. Itu sebab ulama dulu-dulu sebut buta yang sebenar-benar buta adalah orang yang tak nampak kematian depan mata. Dan kisah Nabi itulah kita sayang Nabi. Nabi suruh. Kenapa? Itu sebab Nabi minta jangan panjang umur. Umat aku ni jangan bagi umur panjang-panjang macam umat sebelum tu. Sebab apa Nabi kena kita? Satu Nabi kena. Yang mana Nabi kata kalau kita ni panjang umur, kita akan panjang cita-cita. Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak puas. Duit mana pernah puas. Nabi itu sebab Nabi, satu Nabi kena. Yang kedua Nabi minta umur jangan panjang supaya boleh agak-agak umur lebih kurang berapa. Kita boleh agaklah umur kita kalau panjang pun takkan sampai 100 rasoi lah. Betul tak? Kena. Dan tengok cara dia ni boleh 120 ni. Tak berani dah kan? Okey, kelumpur ke kat mana tu? Laki bini naik kereta. Tak sangka dah. Diimpor ke tiang. Meninggal satu motor kat tempat kejadian. Zap habis. Dia pun tak sangka. Itulah hari terakhir. Kali terakhir dia melambai anak keluar dari rumah. Dan anak pun tak sangka dia babai abah tadi. Itulah last. Kayak kelumpur kat kedai kopi. Macam ni duduk kedai kopi. Dia minum teh-o. Contoh tau. Bismillah. Dia minum. Sampai tu tak ada penutup dah. Kata macam mana. Dia macam tidur. Meninggal. Bilo-bilo itu boleh meninggal. Malam ni siapa berani? Cuba angkat tangan. InsyaAllah saya tak ada apa hidup ni pagi esok dia berani tak? Berani tak cakap. Ni tu. Cuba tengok YouTube tu. Yang sudden death tu. Ada tu tengah ceramah meninggal pun ada. Tengah baca khutbah meninggal ada. Tengah semayang meninggal ada. Itu yang cerita elok-elok. Ada orang tengah buat benda tak elok meninggal. Kat kelab malam 3 orang sekawan minum arak yang seorang tu mabuk betul tu tiba bau lupa je nak. Dan nazak tiba-tiba nazak. Tengah menonggang kan kali kencing setan ni. Lepas tu kawan dia tak macam mana nak buat. Sudah seorang tu tiba-tiba teringat bawa mengucap Ya, cerita betul. Dia teringat mengucap. Dia cakap apa? Tak, aku tak nak mengucap. Kau ambil botol arak, boleh minta botol lagi.
Nak tunjuk. Kawan dia terkejut dalam keadaan nak mati, minta botol, bau terperanjat. Meninggal kawan tu. Yang lagi dua langsung elok. Sebab terperanjat dalam keadaan betapa berhina yang mati dalam keadaan macam tu. Cerita betul. Bukan kata saya buat-buat cerita, nak cerita betul. Ompek orang pergi kelab malam, naik kereta, pergi kelab malam. Kawan dia parking, dia 3 orang naik dulu. Baru nak menjoget-joget, mana kawan tu tak naik-naik ni. Tiba-tiba tak bangkit. Turun bawah, pergi tengok dalam, meninggal kat dalam kereta tengah parking. Aircon on lagi, lagu pun ada dalam kereta lagi. Meninggal. Dia langsung terfikir, kalau kita mati kat dalam tadi macam tu. Terfikir dia. Itu sebab Nabi suruh kita ingat mati. Bukan minta mati. Mati kalau ada tak, tapi ingat mati. Bila ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan 3 hal. Tak ada mau balik-balik tu. Nak mati, apa benda nak fikir? Nak baiknya, kau baiknya. Tak, beribadah ya. Tanyalah haji-haji semua yang pernah pergi umrah apa tengok. Tak ada siapa bolak-balik ke Makkah tu. Nak semayang, lepas bagi salam, Assalamualaikum. Nak semayang apa lah ni? Dia terfikir, apa benda semayang sunat boleh buat ni? Lepas tu dah semayang sunat, lepas tu lah kodok tak boleh buat lah kodok. Kan? Punya seronok, lepas tu bangun tak bangkah sebab tunggu nak semayang jenazah pula. Ya Allah Akbar. Lepas tu dia boleh cakap tu, kesana tak terasa. Senang waktu semayang. Kepilin ni tak berkono. Tumbuh balik ke Malaysia ni. Sebab apa? Hati tak tentu. Sebab apa? Seolah-olah Allah Ta'ala ke sana dia. Sedangkan takwa tu, nilai takwa tu Nabi kata, baca dia khutbah wida'. Khutbah wida' ni komplit. Kalau kita baca pesanan Nabi tu, Nabi kata Muslim dengan Muslim yang lain semua sama. Yang membezakan adalah amal yang saleh dan ketakwaannya kepada Allah. Tu yang beza. Tak ada kereta besar ni beza. Tak ada. Nak menunjukkan kereta besar dengan kereta kecil tu sama. Time bocor sama dan jalan kaki. Ya. Macam tu ukur. Jam RM50, jam RM50,000 Rolex. Masa yang ditunjukkan sama. Nak belakang apa? Beg duit Bonia beribu rokok dengan beg duit gambar Liverpool ke pasal malam RM5. Bukan boleh masuk almari dalam tu dah. Sama jumlah duit lebih kurang masuk. Malahal yang Liverpool tadi, yang beg tangan murah, lagi banyak duit dia sebab dia beli beg tangan tadi murah. Macam tu yang kira kan. Kalau susah nak rumah besar, rumah kecil. Ni rumah kampung kan. Rumah kampung dengan rumah banglo besar kat depan lah, kat bawah lah. Contoh kan. Tapi tak ada orang, sunyi sama. Sama sunyi. Tak ada beza. Yang paling baik kubur sama. Tak ada dan sebab dan ketua kampung. Kubur tu lain sikit design ni. Tak ada sama kan. Ya. Tu sebab Iskandar Zulkarnain dulu cakap, aku kalau mati usung jenazah aku, pertama suruh doktor-doktor, tabib-tabib yang hendak usung jenazah aku. Yang kedua, pastikan taburkan sepanjang perjalanan usung jenazah aku tu, taburkan harta kekayaan aku. Sepanjang perjalanan taburkan. Dan yang ketiga, pastikan tangan aku terkulai keluar dan orang nampak tangan aku. Jadi tentera dia tanyalah, kenapa kau nak buat macam tu? Biar tabib yang handal-handal usung jenazah aku nak beritahu semua orang biar sadar. Hebat mana pun tabib, hebat mana pun doktor, dia tak dapat menghalang kematian satu. Yang kedua, taburkan harta kekayaan sepanjang usung jenazah, mesti ada orang lain mitip ambil. Tanpa kau mampu buat apa-apa, harta tu akan berpindah tangan. Yang mana harta bukannya dapat bawa dalam kubur, tak dapat. Dan yang ketiga, tangan kita terkulai nak tunjukkan. Macam mana lahir makin tangan kosong, mati seorang kubur pun tangan kosong.
Tangan terkulai, dah tak mampu buat apa-apa sebab dah kehilangan satu sumber yang disebut sebagai apa? Pembantu ada juga nyawa, tak? Satu sumber yang disebut sebagai masa. Masa dah time. Budak-budak sekarang cakap masa dah habis. Dah tak ada, habis dah. Masa dah bagi, tapi kita sia-siakan. Contoh masa itulah. Itu sebab jangan bersia-sia atas dunia ni. Dunia ni lah yang menyebabkan hati kita berbolak-balik. Itu sebab ulama dulu-dulu sebut tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah dan Al-Quran adalah cinta Rasul. Tanda cinta Rasul adalah cinta sunnah. Tanda cinta sunnah adalah cinta akhirat. Tanda cinta akhirat benci dunia, melainkan mengambil dunia sekadaran untuk dijadikan bekal ke akhirat nanti. Saya ulang balik, kau laju warna. Hana orang sini dia tak payah cantik warna, dia ikut Abu Hurairah, dia hafal tosh. Tak payah cantik kau. Tak apalah, nanti kita ulang kaji balik, tanya ke kawan. Yang pertama, tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah dan Al-Quran adalah cinta Rasul. Tanda cinta Rasul adalah cinta sunnah. Tanda cinta sunnah adalah cinta akhirat. Tanda cinta akhirat adalah benci dunia, melainkan diambil sekadaran untuk dijadikan bekal ke akhirat nanti. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tompek meninggal. Tahu itu orang cakap. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tompek meninggal. Sebab kampung halamannya menanti kita akhirat. Macam Bangla. Nak bagi faham dah terperanjat dia dah. Apalah Bangla pula. Bangladesh tu, dia kerja kontrak tahu kan. Sekarang dia tak tahu benar dah menikah dengan orang bau langsung okey. Tak, dia kerja kontrak. Dia buruh kat kelumpur tu, dia makan nasi membubu nasi dia. Curahan kuah kari tu dia makan saham-saham. Jimat murah. Duit dari mana? Hantar balik Bangla. Boli seluar memang tak murah waktu. Seluar oren, baju hijau, kasut biru, beli teh jalan, pegang tangan. Memang terterayo tengok kan. Dia tak peduli dia orang nak cakap apa, cakap lah. Tapi duit dia banyak, semua hantar balik. Kita duit banyak, mentah darah pun kuih. Tapi dia duit dia banyak, tak menyonyeh sebab dia hantar balik kampung. Jadi dia tahu Malaysia bukan tempat tinggal, tompek tinggal di Bangla. Dia balik Bangladesh, rumah dah besar, sofa, TV semua dah ada. Handa dia. Bila dia dah tak teraya, dah puas dia kerja ke Malaysia, dia balik lah Bangladesh. Jadi dia tak sayang dah ke Malaysia ni nak balik apa-apa benar tak ada dah. Dia duduklah ke kongsi tu. Duduklah dia dekat rumah yang belum siap tu. Sebab dia ada tompek yang tengah menanti dia, yang lebih indah ke Bangladesh. Macam gitulah. Bila kita terlampau kerja dunia, kita sayang nak tinggal dunia. Sedangkan dunia ni menjadikan hati kita berbolak-balik. Tak ada apa pun. Saya sebut tadi mentauhidkan Allah tadi kan. Nabi ajar kita mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 hari mencintaimu. Serontak. Macam mana kau cakap kau mentauhidkan Allah sedangkan kau rasa drama tu lebih penting daripada sembahyang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar aku jadi penunggu. Semua tajuk drama. Mana? Sedang elok lah saya azan. Orang luar dong dah masuk isyak dah. Pola ada 7 hari mencintaimu lah tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk motor.
Tengah nak ngori dengan air tu. Lekor dia. Kan saya cakap, setan takkan berputus asa untuk menyelesaikan kita perkara-perkara yang kecil. Allahu Akbar. Dah maghrib. Alah, relax lalu. Drama kau jap lagi kelat, kau semayang lah. Drama kau jap lagi kelat, kita pun semayang lah time iklan. Perempuan lah ni. Bukan perempuan pilin atau topek lain. Allahu Akbar. Setan pun bisik. Jangan-jangan dah habis iklan. Itu macam kartun. Bukan capui pun ya. Tiba-tiba dah bagi salam. Di jamak maghrib tu satu rakaat dia. Jamak rakaat tau. Bukan jamak semayang. Ya, benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Tu sebab saya sebut banyak, saya sebut. Depan Montori tu pun saya sebut. Macam mana dulu drama Cino? Ya, dulu drama bersambung drama Cino. Pukul 6 sampai pukul 7. Pukul 6 sampai pukul 7. Sebab dia tak nak pakai pukul 7. Sebab takut maghrib. Orang Melayu sampai maghrib tak tengok. Tiba-tiba drama Melayu time maghrib pasang. Kan kau bingai nama kan. Macam tu lah ayat kan. Bukan orang sini tu tampil lahir. Betul tak? Apa hal Kau baru tahu Allah tu setan terbisik. Wih dah maghrib weh. Tak apa, kau semayang kadang-kadang. Tak apa, sampai ni isyak lambat sekarang ni. Semua pada yang kuat sikit. Tak. Dan kau nampak semayang. Dia pun siap. Ya Allah dah lambat pula. Sampai tidak. Tak apa. Dia bisik. Sampai tu imam dia selambat start semayang ni. Paling tidak kan kau masuk rakaat kedua. Lepas tu Allah. Dan semayang dalam perjalanan buat sampai ke tidak dibuat rakaat ketiga. Tak apa, rakaat ketiga pun tak apa. Yang penting kau semayang tu yang penting. Setan ni sampai lah dah habis kau semayang. Tak apa dah kau salam. Yang bukan dia perasan kau tak semayang. Sudah semayang kan. Tengah semayang tu lagi giat dia mengacau itu. Tengah semayang mula-mula tadi dah buat ambil semayang tadi dah kena gosok koreng ambil dah. Tak ada apa lah. Tengah semayang mula dia merayap dia pergi ke rongga-rongga gitu. Ke hidung duduk lepak di situ. Mula dia digahar-gahar lubang hidung gitu. Mula lah kata. Tu setan je baju tu. Pergi tinggal dekat telinga gitu, ditiup ke telinga gitu. Tiup. Saya tak nampak dah ni contoh. Dia dah kata lah telinga ni tadi tak nak dia kata. Ya Allah. Itu yang daripada rukuk tu Sami Allahu liman hamidah. Sampai dengan garu. Dia Nabi pesan kalau setan tu kacau macam tu pun tak tahu tu setan. Kata setan. Topik favourite dia lubang punggung. Itu yang terasa macam kontuk. Oh setan. Tapi kalau dah mengaum bunyi bom setan. Oh belakang tu kau lah setan. Dia ngadap kawan tu. Depan muka. Salah. Tu lupa orang ke apa. Itu setan dia baju. Jadi balik dia tadi. Yang pertama tadi saya cakap Qalja Hidayah. Supaya kita dapat beza benda baik dan benda buruk. Cuma kalau pasal kita sebut bila dah habis kan mulalah pengusi majlis kau siapa kakak sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Apa? Maknanya hidayah tu minta dengan taufik sekali. Apa maksud taufik tu? Kekuatan untuk kita. Hidayah kadang-kadang dah rasa, dah tahu benda tu tak elok. Ya Allah, edem di dalam mulut semayang. Contoh ada saudara. Tapi kalau tak ada taufik, weh, jom keluar. Dia tahu dia tak semayang, weh, jom kita keluar. Boleh lah, besok-besok lah semayang. Nampak? Tapi kalau ada taufik tadi, ada kekuatan dalam diri dia. Allah dah lama tak semayang, weh, jom keluar. Nanti lu, aku nak semayang dulu. Dia nak semayang dulu. Nampak? Tak ada dia ragu-ragu. Dia meragukan kita. Tak ada benda lain. Dunia lah. Tak ada benda lain.
duit. Apa? 3 tanda orang gila dunia. Pertama, dia gilakan harta, termasuklah duit, termasuklah rumah, termasuklah kereta, harta benda, gadget termasuk. Yang kedua, kedudukan, pangkat, jawatan, kerja. Itu menyebabkan orang tanda gila dunia. Dan yang ketiga adalah perempuan dan lelaki. Lelaki nak perempuan, perempuan nak lelaki. Lekor dia cari pasangan dia, nak berpasang-pasangan di hidup sampai lekor dia. Itu dunia semua. Ingat. Jadi taufik dan hidayah nak kena ada. Beza benda baik dan benda buruk. Itu sebab kalau tak biasa baik benda buruk, dia tak terasa buruk dah, rasa okey je. Itu sebab saya terbaca dekat satu sekolah tu, kat pintu tu tulis betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kata biasa baik salah, salah tu jadi okey lah. Itu sebab kita belajar mengaji tu hari apa tu? Hari Isnin dengan hari apa kat sini nak belajar? Tadi ustaz datang ajar ngaji, baca Fatihah balik macam mana kan? Contohlah kan. Sebab apa? Nak betulkan yang biasa. Ada orang tu baca Fatihah tak dapat betul lidah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Alhamdulillah, jawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebut Ustaz cakap la ilaha illallah. Tengok saya tak dapat. Itu dah tak boleh waktu kan. Sebab memang orang kata dia punya sistem suara dengan tokak ada macam tu. Macam orang lah, dia ada setengah orang dia tak boleh sebut ra, dia jadi ra kan. Ra tu jadi ra, tu tak apa, dimaafkan sebab memang dah tak boleh adjust lidah ada macam tu. Tapi kita yang lain selagi boleh betulkan, betulkan setakat yang kita boleh betulkan kan. Lepas tu jangan poning-poning dengan orang yang poning. Kan dah mula orang ajar macam-macamnya. Semenjak ada WhatsApp, WeChat ni, ada Facebook, macam-macam. Ni tak boleh, ini haram, ni tak betul. Kalau confuse, tanya imam. Imam confuse, tanya pejabat mufti. Apa susah? Kan? Iya. Tanya pejabat mufti, tanya pejabat agama, betul kau macam ni. Tanya balik. Nak mula cakap kan? Haram pergi kubur kayu. Mula tu itu. Apa sikit dia belajar kat mana? Dia belajar dengan Ustaz Google. Dia dah belajar dengan internet tu. Salah tu. Haram pergi. Dia yang haram, dia kata haram pergi kubur pada raya sebab ikut Yahudi tu. Dia ikut Yahudi pula. Dia kata sebab Yahudi pergi kubur time perayaan. Carilah mana manusia pun, semua agama lain tu memang itulah kerja. Hari perayaan pergi kubur. Kita pergi kubur boleh tenang, cuma jangan wajibkan tu maksudnya. Kalau pergi tidak berdosa, tu ya salah, macam tu salah. Yang orang Yahudi pula pergi kubur dia meratap. Bangunlah rindu ke abang. Bangkar dia langsung dia lah mati. Macam tu lah kira. Tapi kita pergi kubur tak ada mengatap dah. Kita pergi, kita buat tahlil sikit, baca Yasin tahlil, kita doa selamat, sedekah untuk arwah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tahlil memang tak ada zaman Nabi tu, tak ada. Memang ya, tapi bacaan-bacaan dalam tu ada. Kan? Memang ada. Tu masalah orang kita ni tak boleh, tu tak boleh. Tahlil pun tak boleh baca. Kubur baca apa? Susah khabar. Orang masuk air tu lah dia. Layan orang gila, kita pun gila sama tu. Biar dia. Orang nak buat baik jangan ditogah. Baca Yasin. Malam ni sebut Syakban orang tu baca 3 kali. Baca lah berapa kali nak baca. Cuma jangan diwajibkan, tu tak betul. Wajib boleh baca 3 kali. Kalau nak baca jangan baca sekali. Tak. Dia rajin baca 10 kali, cuma 10 kali. Boleh baca satu Quran sebab Nabi posan. Malam sebut Syakban tu hidupkan malam tu. Hidupkan dengan ibadah. Jadi kalau baca Yasin pun ibadah.
Zikir pun ibadah, semayang banyak-banyak pun ibadah, bolehlah. Yang marah tu semua mengangkang dekat rumah. Ni semua haram zaman Nabi tak boleh. Dan tak rayuah baca 3 kali Yasin tu sekali boleh tak? Boleh. Yasin pun tak dapat baca semua. Saya takat baca Yasin ni boleh, tapi salah tak guna. Yasin surah Allah lazim aufah lah. Tak ada guna waktu hidupnya tu kan. Lepas tu baca Yasin tu pula yang diingat tu yang waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahu dia hafal ayat tu yang sebab kata doa tu boleh menyebabkan polis trafik tak nampak dia. Nak elakkan AES kan. Dia tak tahu polis sebelum pasang kamera tu pun baca ayat tu. Sudah kita tak nampak dia nampak kita. Aduh. Semua tu kena belajar tu sebab Nabi ilmu tu luas. Nabi suruh belajar supaya kita dapat hidayah, beza mana benda buruk, mana benda baik. Yang kedua, Nabi suruh cari maghfirah. Apa dia? Iaitu keampunan daripada Allah. Salah satu cara yang paling mudah kita istighfar. Ramai yang tak sadar istighfar ini adalah merupakan salah satu daripada sunnah yang terbesar Nabi kita buat. Nampak ringan tapi payah orang kita buat. Cuba fikir balik, cuba tanya hari ni berapa kali istighfar, tanya. Kadang-kadang orang perempuan istighfar tapi terperanjat dia. Astagfirullah, masa bila balik dia peranjat lagi balik dapat sekotol tu. Kalau tak terperanjat tadi tak ada istighfar gitu. Kan? Astagfirullah. Pernah sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Nabi kata, astaghfirullah. Paling senang. Marah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun dengan Allah. Sebab faham. Tu sebab tadi baca, tadi faham. Istighfar ni minta ampun dengan Allah. Mohon ampunan Allah. Bila mohon ampun dengan Allah, makna tak nak marah. Bang, anak kita kena tangkap bang, astagfirullahalazim, minta ampun Allah supaya kita ni jangan tahu marah. Kena tangkap kenapa? Kena tangkap sebab dia mengair ke kawasan larangan. Contohlah kan. Oh, ingat tangkap apa tadi? Contohlah kan. Istighfar. Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang beristighfar, pertama akan digantikan kedukaan dengan kegembiraan, kedua dijauhkan daripada bala dan musibah, dan yang ketiga akan dikurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar banyak-banyak. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun. Sebab kita ada banyak dosa, kita kena minta ampun Allah. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Taubatlah. Istighfar. Kan? Sampai semayang tu istighfar. Kau ada sesiapa berani cakap, alhamdulillah semenjak imam baca doa awal tahun hijrah hari tu sampai ni ustaz belum ada dosa ni dah. Siapa berani cakap macam tu kat tangan? Tak berani dah. Mengaku ni melawan lelaki satu hal. Bomnya nampak tu. Cara golak tu pun tahu nampak. Kan? Yang kedua, tak ada seorang kat Saman saya jumpa mengadu saya tu, dia jumpa saya. Orang nak jumpa saya seboleh malam dia mengadu dah. Oh, rumah pakcik tu 6 bulan dah tak masak tu pakcik. Dihalau pakcik dari rumah dah. Anak-anak pun ada yang tak tahan keluar, tak tahan panggil mak ngalau. Ya Allah, Allah. Saya dah check dah. Semua topek ada berlaku baru kecuali pilit. Ni yo. Lagi tua, lagi manjur tau orang lelaki ni. Tu sebab kuasa talak Allah Ta'ala bagi ke lelaki. Sebab kita ni pertimbangan kita lagi besar. Kalau bagi ke perempuan, tak berapa kali kita dapat talak sehari pun tak tahu. Coraikan abang betul. Kalau pukul 6.30 dah sampai dekat masjid Manu, kat Sam Tamu tu boleh pergi kena corai. Wah, kira itu sebab istighfar, minta ampun Allah. Istighfar. You kena sabar.
Kejap lagi saya sebut dan sunnah Nabi istighfar. Dan yang ketiga adalah mohon kerahmatan daripada Allah, hidayah, maghfirah, rahmat. Mana mohon nak dapat rahmat pada Allah ni, tak ada cara lain, cara ibadah. Ibadah yang terutama salat. Nombor telefon nak berkomunikasi dengan Allah 2 ompet 3 ompet. 2 ompet 3 ompet. Sampai tak salin nombor tu. Kau ingat tertinggal satu nombor tak sampai. Macam kita lah, telefon nombor anak kita, cuba kurang dengan satu nombor, sampai tak? Pakai niat yang tak rapid dah. 2 ompet 3 ompet. Dalam masyarakat kita yang paling masalah 2 waktu yang paling masalah, subuh, isyak. Dalam rumah tangga, subuh dengan isyak tu yang paling kritikal, ramai tak jaga. Yang pergi masjid, pergi surau, ada harapan. Sebab dia senang. Ya, paling senang nak semayang pergi masjid. Sini tarawih bawa berapa? 20, 10. Sampai orang Johor tu peranjat dah. Dia kata, wow, sini baik 20, sampai 10, dah sekawan dah. Dah witir, mana datang 10? Kan? Itulah. Tak ada masalah. 8 ke 10 ke 20. 10 tu pun pergi masjid ringan dengan soal. Orang perempuan pada bar belakang tu dia dongah, siapa bawa? Allahu Akbar. Lambat malam ni. Orang perempuan tu lepas jauh kat belakang. Kodoh lah Imam dah, Allahu Akbar. Ikatkan kata-kata malam ni laju ni. Jangan. Ke kampung mak saya tu lah bunyi. Dia dongah saya bawa kan. Allahu Akbar. Malam ni laju ni. Tu heboh kan. Tapi semayang tarawih ni sebenarnya kan, dia semayang rehat-rehat, tak ada nak kerja-kerja dah. Tapi bila kita semayang kat masjid, semayang tarawih bawa 10, relax kita. Kau ponik, relax lah tahu. Tak ada bangun, relax. Kan sudah ada bangun dia. Allahu Akbar. Rehat-rehat. Tapi tak ada siap bawa bantal mau dah. Ya ulu ke kunci lah salah satu lah tadi buka tak habis teh. Tapi cuba kita tolak peh, kita nak semayang di rumah. Semayang di rumah. Buat 8 pun hongeh tu. Payah borek. Tapi semayang di masjid ringan. Ringan. Nampak tak? Itu sebab Nabi bosan. Nabi beritahu. Nabi pernah bercita-cita, kalau ikutkan hati aku nak bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Cuma Nabi tak buat. Nabi baru bercita-cita. Sebab Nabi tahu kalau Nabi buat kan jadi sunnah. Kan dah tak ada lah kau jualan imam pergi bakar rumah orang. Pergi satu rumah bakar. Dah imam lambat sampai rumah dia lah kena bakar. Tapi Nabi tak buat. Tapi nak menunjukkan apa penting sebenarnya jemaah ni. Penting sebenarnya jemaah. Kan tak kira lah imam tu nama imam sabar ini ke steady imam ni. Saya bagi semayang kat Jalan Buri kampung rumah saya. Allahu Akbar. Yo. Sebelum tarawih tu isyak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam sabar tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang budak-budak ni jadi lama ni. Lepas tu Ar-Rahmanir-Rahim. Itu senyap dong. Lupa kan. Tu peranjat la ilaha illallah. Bayang sabar tak sabar nunggu kan.
Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun tanya lah pakcik sekolah. Cik, sini biasa tarawih buat berapa? Itu biasa tak tahu 20 baik, tak baik berapa? 20 tu ke imam, tu lah imam umat. Tengah malam mu balik. Iyo. Tapi tunggu tengah ingat ni nak tak lama ni nak puasa. Ada kebaikan panjang umur sampai kita bulan Ramadan. Ingat ya. Adab ikut salat sunat tarawih, ikut bermula sampai habis. Ingat. Dan tak mainlah pilih. Dan semain tarawih dekat masjid dia ada imam mosi tu 20 sampai 8 rakaat di witir sendiri dia belakang. Itu tak pakai. Adab tak apa kono. Bukan kata tak sah dah, tapi mana adab Bila ikut-ikut macam orang mana ikut kita nak kita. Dan dia nak pegambar dia ikut kau boleh. Boleh. Sampai simpang Kuantan dia boleh lah. Kan orang ajar tu. Kau tadi nak ikut. Macam tu lah dia. Ya, jadi semayang jemaah. Dah tahu semayang jemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang pahala. Berapa kali ganda? Tak ada siapa yang ragu-ragu jawapan dia dah. Jawapan semua sama. Berapa kali ganda? 27. Tak ada jawab dalam 20 ke atas lah, tak ada. Berapa kali ganda sebenarnya jemaah ni? Bawah 30 lah, tapi atas 20 tak ada. Antara 25 tak ada. Semua jawab 27. Tahu. Tapi kenapa tak ramai yang pergi sembang jemaah? Itu soalan ada makna tadi kita cerita iman tadi, keyakinan kita terhadap agama kita tak sampai ke hati dia. Tapi cuba kalau tukar 27 kali ganda jadi 27 ringgit. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok pakai 27 ringgit. Alaman penuh saja sampai ke jalan semayang. Ya nak? Assalamualaikum warahmatullahi, semua sama. Tanpa dia tengok, dua belah. Ya Allah, sama sama lambek sikit. Dia punya lambek. Kan? Sebab dia duit. Sedangkan duit tu dunia tak berkekalan. Duit kekal, mana ada kekal. Itu sebab, tapi kalau yang kita masuk dalam tabung, yang saya cakap tadi, macam bangla tadi, dia bekal ke bangla, kita bekal ke akhirat. Masuk dalam tabung, ikhlas insya-Allah kita punya. Ya. Sobut, letak tapi sobut. Tak ada guna tu. Kos nak repair masjid hari tu dalam 50,000. Duit dia ada 2,000 dalam tu. Langsung tak payah sobut lah. Muflis pahala. Tu sebab orang perempuan jangan mengungkit bila bergaduh dengan suami. Gamang ungkit-ungkit. Tu yang muflis pahala tu. Sampai yang dia abang buat saya macam dia. Macam-macam dah saya kau bantu abang. Masak hari-hari. Tak ada nak lain batu. Salamak kata. Weh tangan ayo ni apa santannya ha. Padam ke malaikat. Palo masak padam. Macam-macam abang pinjam duit saya tak pulang pun saya tak kisah. Padam, palo pinjam. Yang paling rugi, saya beranak berapa ramai anak tu abang, itu paling rugi. Bayangkan pahala yang besar tu. Perjuangan itu syahid dunia lah kalau mati tu kira. Muflis sebab dia ungkit. Lepas digaduh dengan laki jangan ungkit, rugi. Sampai hati abang buat saya macam ni. Abang tak konang jasa saya. Apa jasa kau? Tak nak sabut. Kang muflis kang. Beri tak payah sabut, kan? Ya. Jadi makna kata saya sebut awal tadi. Sunnah-sunnah Nabi kena hidupkan. Hidupkan sunnah Nabi. Sebab kita kata kita sayang Nabi. Dalam kita kasidah tadi maksudnya kita sayang betul ke Nabi semulia-mulia. Tanda sayang Nabi hidupkan sunnah Nabi.
Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku maka dia sayangkan aku. Menghidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Dan siapa yang sayangkan aku kana ma'i fil jannah, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Sunnah Nabi SAW senang ni buat. Yang nombor satu apa? Bagi salam. Itu pun sunnah Nabi. Nabi bagi salam dulu tu. Jangan ingat kita ni menteri besar, ketua menteri, perdana menteri, raja, apa lagi? Tok adat, tok sidang, siapa lagi? Semua pangkat-pangkat lah. Ketua lorong, ketua tukang masak, ketua khairat. Walaupun kita ketua, kita bagi salam. Macam menteri besar kita lah, turun, Assalamualaikum, dia bagi salam kita kan. Tak sampai kita bagi salam, dia bagi salam. Itu sunnah Nabi tu. Nabi pun bagi salam dulu. Nabi bagi salam dulu. Nabi dengan sahabat, sahabat-sahabat tengah berbual ni, sahabat target nak bagi salam ni. Kau jangan bagi salam, kau jangan. Baru nak bagi salam, Nabi Assalamualaikum. Nabi bagi salam dah. Pernah satu ketika sahabat tu siap menyuruh balik tiang. Sebab nak seragah Nabi bagi salam, dia dah ready tu. Assalamualaikum lah, dia nampak dah tu. Nabi kata, aku tahu biasa kau ada depan ni, kalau kau tak ada, mana kau ada balik tiang tu. Nabi kata. Nabi kata, jangan bagi salam. Jadi jangan risau. Memberi salam pada orang tidak menjatuhkan martabat kita. Malahan tu sunnah Nabi. Susut kasut selipar kita ngadap keluar, sunnah Nabi. Kita lah lain cakap kan, wah kasut ngadap keluar, ikut jopun kau. Jopun kau mah. Ikut sunnah Nabi dapat pahala, ikut jopun tak dapat pahala. Nabi kalau masak nasi, kalau makan masak makanan ada kuah kan, Nabi akan lebihkan kuah sebab boleh bagi jiran dan sikit. Itu Nabi. Jadi mana kalau kita masak lebihkan kuah, tu pun sunnah Nabi. Saya sebut dengan sonang-sonang ya. Kau wah banyak kuah ya, sonang nak hirup tak dapat pahala. Rekom terdarah saya fikir kan. Lebih kuah sunnah Nabi dapat pahala. Apa lagi? Senyum. Senyum sunnah Nabi. Pernah satu ketika jubah yang Nabi pakai tu dia rentap ke orang Arab Badui, dia nak baju tu. Kain daripada kain Najran, bertandurnya. Leher Nabi ni bertandur merah. Nabi boleh pandang, Nabi senyum, siap bagi ikat dia baju tu, jubah. Kita dapat tak? Kau pahal ni sebenarnya. Dah lama hidup lah. Dah kalau kita lah kan. Tak dapat. Yang ketiga apa? Syukur. Nabi syukur. Malahan Nabi tu syukur sampai menangis. Nabi itu. Nabi semayang menangis. Menangis-nangis semayang. Ambil wuduk, nangis. Semayang menangis. Lepas tu Aisyah tanya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapa kau menangis sampai macam tu sekali? Apakah dosamu? Bukan masalah dosa. Habis kenapa kau menangis? Aku menangis sebab itulah, sebab aku tak ada dosa. Aku syukur. Menangis. Kita dapat lah tahu lah. Dapat bini baru menangis. Mana? Contoh dah lama kan, tua, duduk kampung tak ada orang. Anak pun tak offer kat kita, Pak. Tak nak kau cari ganti mak. Tak ada ganti mak kau tu dah. Tapi abah ikut dia cakap anak teh. Dia tak ada nampak kelahap anak dah. Dia pandai orang lama ni, tertib cara dia setuju, tertib. Tapi tak ada orang nak ke abah ni. Apa pula tak ada, abah ada 3 calon. Siapa dia? Tanya tu siapa dia? Yang pertama umur 35 tahun. Dia ni lelaki mati masuk kahwin minggu lepas tu meninggal. Tak sampai dah anak dah. Hari ni abang tu buka hati nak nikah. Oh ya kau. Yang kedua tu umur 55 tahun. Pencen cikgu disiplin. Kalau ke kahwin dengan abah memang tak ada lambik, abah bukan ubik dah. Yang ketiga dia siapa dia? Umur sebaya dengan abah. Penyakit dia pun sama. Tak payahlah bertiga tu.
Belum bopis pita kan. Habis yang 35 ko, 55 macam ni lah. Abah tak kisah doh. Tapi kalau boleh biarlah yang 35. Cara tu mustahak. Budak sekarang kan tak pandai. Kan? Budak sekarang orang dulu relax kata. Tak cara Iya. Kan? Sabar. Satu ni sabar. Nabi sabar. Nabi tak marah. Nabi sabar. Senyum dan sabar. Oh, Nabi. Surakah. Orang tu dia ni pernah diupah kan masa tu puak kafir Quraisy tawarkan duit siapa nak pergi bunuh Muhammad. Surakah ni naik kuda bawa pedang nak pergi bunuh Nabi ni sampai doket Nabi mesti kuda tu sungkur. Belum tu sungkur dia bam tu sambam depan Nabi. Nabi tak ada dipijak kalau kita ambil kau. Padan kau kawan tak. Nabi kita aku maafkan kau Nabi. Kali kedua macam tu, manyang tu sungkur kuda bila sampai ke Nabi. Nabi kata, aku maafkan kau. Akhirnya masuk dia Islam. So ada tertarik dengan akhlak Nabi. Daksur seorang lagi, Daksur. Dia pun nak bunuh Nabi. Siap dah letak padang kat tokok Nabi ni ada Nabi. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kau wahai Muhammad? Nabi senyum menjawab, Allah. Mengelotak dia dengan Allah tu mengelotak. Terlepih padang tu jatuh. Nabi senyum. Kali ni Nabi sambil senyum, Nabi ambil pedang tu letaklah ke leher dia. Sekarang siapa akan selamatkan kau? Tak ada siapa wahai Muhammad. Nabi pun letak, aku maafkan kau. Langsung masuk Islam ni. Sebab penyayang dengan Nabi. Kita orang letaknya tu perempuan tua yang buta tu. Maki hamun Nabi setiap hari. Letak najis, letak apa depan Nabi. Dia tak apa-apa nampak. Tapi macam tu perangai nak tunjukkan dia bukan tunggu tak sihat baik ni dah. Tak sihat pun ada yang buruk perangai ni dah. Marah orang. Dimaki Nabi sampai sahabat-sahabat korang. Nabi kata biarkan. Nabi kata sabar Nabi. Sampai satu ketika, mana payah tu tak nampak ni. Dia dah sakit Rasulullah. Padan muka. Jangan. Nabi boleh pula pergi rumah dia suapkan makanan. Cuba kalau kita dapat peluang menyuapkan orang yang maki hamun kita setiap hari. Bagaimanakah kaedah suapan kita kan? Kalau pakai sudu tu dulu. Macam tu tersongkang nak ambil kau. Agaklah. Tapi Nabi tak dengan penuh kelembutan. Nak cerita pasal sabar. Nabi pernah satu hari Nabi berjumpa menziarahi Sayyidina Abu Bakar. Berbual dengan Sayyidina Abu Bakar. Berbual datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni dimaki Sayyidina Abu Bakar. Pumpang. Bila dia maki tu Sayyidina Abu Bakar berhenti jap. Berbual dengan Nabi. Dia berhenti jap. Dia pandang Arab Badui tu. Berhenti Arab Badui tu. Lepas tu dia sambung berbual dengan Nabi balik. Nabi senyum. Arab Badui tu sambung lima kilo. Pumpang, tuntang maki. Sayyidina Abu Bakar berhenti sekali lagi. Dia pandang Arab Badui, senyum dia. Dia senyum, dia sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum lagi. Kali ketiga dia sambung maki, kali ni Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Dia bangun disambut segala binatang yang ada kat kebun tu semua disambut dia. Daripada kambing sampai unta, semua sambut dia. Dia bagi tang. Masa tu Nabi langsung bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Nak tunjukkan Nabi kita akhlak yang marah pun, Nabi kita cara dia bukannya maki hamun orang, bukannya tinggi suara, Nabi kadang-kadang dia tinggalkan tempat tu. Sayyidina Abu Bakar terkejut, tak pernah Nabi kalau tinggalkan dia tak bagi salam. Maka dia tahu ni Nabi marah ni. Dia kata, wahai Rasulullah, apa salahku? Cakaplah ke aku ya Rasulullah. Cakaplah ke aku. Ni nak beritahu tu sebab kau nak sabar. Nabi beritahu apa? Waktu Arab Badui itu melemparkan kata-kata kesat kepada kau dan kau sabar kali pertama, aku tersenyum sebab aku terlihat seramai-ramai malaikat berduyun-duyun ke keliling kau, semua mendoakan kesejahteraan kau bila kau bersabar. Kali kedua,
Bila Arab Badui itu tambah lagi kata-kata kesan itu, kau tetap sabar, bawa tambah lagi malaikat yang datang, semua mendoakan kesejahteraan kau. Tapi apabila kau bangun, kau membalik balik kata-kata kesan orang tu, kan, malaikat daripada mendoakan kau langsung menghina kau dan tinggalkan kau. Dan bila dia tinggalkan kau, tampik malaikat yang banyak tadi diganti pula berduyun-duyun iblis dan syaitan. Maka dia menghasut lagi, kutuk lagi. Itu sebab sabar ni, bosan nilai. Sabar banyak-banyak. Kadang tak dapat dia sabar walaupun nama Sabaruddin bin Sabar. Kan keluarga tu sabar-sabar aku, bini Sabariah, anak Sabri, Sabrina, Sabirin, Sabir, Sabran, semua tu. Kan? Jadi sabarlah banyak-banyak. Ya. Dan banyak lagi lah sunnah Nabi. Nabi sebut, barang siapa yang memperlekehkan sunnahku, maka haram baginya syafaatku. Amin. Syafaat Nabi. Paling senang sunnah Nabi. Makan paling senang. Tadi saya sebut tadi, kau tak senang lagi lah makan mentera. Makan apa? Buah tamar. Nabi makan buah tamar. Salah buah tamar nak jumpa bila poso. Nazak iklan tu. Ya sabdaya. Ya sabdaya. Kan nazak tu. Gaya memang tak tahu mana meninggal dah tu. Tiba-tiba bulan puasa ada lagi. Sabdaya. Sedangkan buah tamar adalah makanan yang tak pernah Nabi tinggalkan setiap hari. Jadi kalau kita rasa lah kita nak ikut Nabi, biarlah ada buah tamar ke rumah. Kan? Nabi aja, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan, yakni sihir, termasuk sihir. Ya. Buah tamar. Paling baik sekali kurma ajwa. Kurma Nabi kan. Cuma kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu. Sebab dek rogo bukan rasa dah, rasa okey. Mahal. Tak kisahlah buah kurma apa pun, yang penting buah kurma. 2 makanan memang ada ke rumah Nabi. Pertama buah tamar, kedua madu. Faham perempuan? Bosan pula tu. Madu lobah. Kau nak tahu orang cakap tu. Tu lepas minum pun dapat cakap. Hidupkan sunnah Nabi. Malahan dalam sunnah Nabi, Nabi sebut apa? Nabi sebut juga kepada anak dia, ya bunaya isqadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa biqalbika ghish anil fa'al. Wahai anakku, kalaulah pada pagi sampai petang dalam hati kau tak ada perasaan ghish, busuk hati, nak konokan orang, nak naya orang, adil fa'al, lakukanlah. Sebab apa? Wazalika sunnati, kerana itu juga adalah sunnahku. Jangan baik-baik dengan orang. Kita duduk kat kampung ni, elok-elok duduk. Kau kata apa ni, tahun ni musim ni. Tahun ni musim ni. Faham tak? Dia dah mula dah tu sampai tu. Ya, kau jangan ikut ni orang ni. Ni orang ni dalam kampung tak ada dah. Cuma tengok kat Dewan Undangan Negeri, kau kat Parlimen, berpaluk-paluk deh. Kita lah kat balai raya, balai-balai kursi pun kono kan, contoh lah kan. Tak ada bodoh. Time semayang, time ibadah kat kampung bermasyarakat kita. Sakiro pula. Kan, sakiro lah. Tak kira lah apa pahaman, tak kira apa. Semayang tu lah dari kiblat kita, tu lah dari Allah Ta'ala yang kita sembah. Nabi Muhammad Rasulullah. Memang Nabi suruh kita bersatu. Nabi sayang, kita pun kena sayang. Nabi tak suka, kita pun kena tak suka benda tu. Nabi tak suka pada orang yang menentang syariat Islam. Tu Nabi tak suka. Barang siapa yang menentang syariat Islam, yang tu pun kita kena tak suka dia. Kedua, Nabi sayang siapa, dia juga kita kena sayang. Nabi sayang siapa? Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita pun kena sayang isteri.
walaupun belum ada isteri lain. Sayang isteri kita. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga. Kita pun kena sayang ahli keluarga. Ketiga, Nabi sayang sahabat. Kita pun kena sayang sahabat-sahabat kita sebab ikut Nabi. Yang keempat paling penting, Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Tak ada sebab lain. Jadi kenapa kita nak benci orang lain? Disebabkan oleh fahaman, atau sebabkan oleh dia itu kaya, atau sebab dia itu ada kedudukan sikit, atau apa-apa sekalipun, sedangkan dia berpegang teguh pada syariat Islam. Apa hak kita nak benci dia? Faham maksud saya? Takut besok akhirat menghadap Nabi minta syafaat. Nabi kata, laisa minni, kau bukan sebahagian daripada aku, sebab kau gemar membenci orang. Nabi tak ajar gitu. Sedangkan dengan jiran pun Nabi buat baik. Kenapa pula kita nak benci orang? Nabi kata kafir yang baik dengan kita kena baik dengan dia. Kan? Jangan kita lawan dia. Nabi masak tadi kuah tadi, lebih. Nabi bagi jiran, termasuk jiran yang berbangsa Yahudi, Nabi bagi. Jiran ni ada jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia Islam, bersaudara, ada hubungan talian darah dengan kita, dan juga dia jiran. Maknanya dia 3 hak. Hak sebagai Muslim, hak sebagai jiran, dan hak sebagai saudara. Tapi hak yang jiran 2 hak tadi, dia ada hak sebagai jiran dan hak sebagai seorang Islam, tapi dia bukan saudara. Yang ketiga, dia bukan Islam, tapi duduk kat kawasan kejiranan kita, maka kita kena baik dengan dia sebagai jiran. Buat maulud, boleh tak panggil dia? Tak ada masalah, panggil lah. Kita ada ni program maulud. Maulud tu apa? Birthday Nabi Muhammad. Oh ya kah? Pukul berapa makan? Dia tanya kan, tak ada. Siapkan kursi kat ujung dah, contoh kan. Ada ceramah sekali, ya kah? Siapa ceramah? Samsul Debat. Samsul Debat saya datang. Contoh manalah tahu. Contoh. Iya, saya ceramah dekat Simpang Renggam Johor. Tak bohong lah. Wakil rakyat Cina tu, dia boleh datang semua program-program masjid, maulud ke, Isra Mi'raj ke, semua dia datang. Dia bukan datang time penyampaian hadiah, time ceramah pun dia duduk dengar semua. Imam saja tu cakap dengan saya, dia ni memang minat ni Islam, tunggu masa nak masuk nampak cara dia kan. Masa dia jemput saya ceramah kali pertama tu, saya jumpa YB Cino ni. Siapa nama? Liang Tekmeng yang mula nama dia. Saya tak ingat benar tu kan. Masa tu meraihkan bakal-bakal haji, dia berucap dulu, saya ceramahkan dia berucap dulu. Saya mendoakan mudah-mudahan semua jemaah haji akan pulang, membawa pulang haji yang mabuk teh. Mabuk babai. Dan dia nak nyambut tapi lain lah bunyinya. Jadi saya masa ceramah tu saya botol balik, bukan mabuk. Mabrur saya kata. Mana betul, tapi dia minat. Tu cakap kan. Mana tu kita buat contoh, kita buat jamuan hari raya. Buat jamuan hari raya maulud ni mungkin tak lah. Mungkin jamuan hari raya kita jemput apa jiran-jiran yang Cina, India tu datanglah, kita buat jamuan hari raya dekat masjid, nanti makan. Bila dia datang, mana lah tahu hati terhati. Kawan dia buat mandi keramaian pun tak ajak dia. Kita ni yang Islam boleh ajak dia tersentuh hati. Lepas tu time maghrib saja dia lalu ke masjid baik-baik nak dengar pembono ceramah dalamnya. Asal ada dia menyuruh balik tabim tau time saya ceramah ni. Sudah besok ibu imam saya mau masuk Islam dah. Betul tu. Satu masyarakat dapat pahala sebab baik-baik dengan dia tadi. Itu dah, Islam ni indah. Itu sebab kita kena jaga. Kan? Nabi ajar kita tu. Akhirnya jangan lupa ni khutbah wida Nabi, cuba baca balik mula sampai habis. Nabi ajar semua dah. Nabi pesanan terakhir Nabi. Nabi sayang kita. Nabi sayang kita. Dan tak patut benar kita sayang benda lain lebih daripada Nabi. Tak patut benar. Sayangan Nabi
Sayang kita Nabi boleh doakan, kita minta kita. Nabi kan satu-satu Nabi yang tak doa, tak gunakan doa dia nak menjatuhkan orang tak ada Nabi. Kau terbalikkanlah masyarakat ni, tak ada Nabi tak pernah buat macam tu. Malahan doa Nabi simpan tu jadi syafaat akhirat so. Kita akhirat so kan, kita tercari-cari tau, mana nak minta tolong, mana minta tolong. Ya Allah, pada masyarakat Allah. Tak nampak Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, bantu aku terapek tu, apa pandai kau lah, nafsi dia kan. Jumpa Nabi Ibrahim, tolonglah, tak rapek kang ni saya terjemahkan ni. Tak ada cap tu buka dah. Mula bunyi pilah pula Nabi Ibrahim ni cakap dengan kan. Malahan ada Nabi tersebut, kau pergi cari Muhammad kan. Cari Nabi itu. Nabi kita ya ummati cari umat kan. Akhirat tak? Punya sayang dia kat kita. Nabi waktu saat-saat akhir sakaratul maut nak dicabut nyawa Nabi kan, Nabi tanya Jibril mana ni. Jibril dah tunggu kat atas, tak sanggup dah tengok kau sakit wahai Rasulullah. Nabi tu yang tak ada dosa mati pun sakit. Ini kan pula kita melampuh dosa. Macam tu dia fikir. Waktu tarik sikit tu, sentap sikit sakit Nabi. Ya Allah sakitnya. Nabi boleh fikir apa? Aku sakit macam ni, kalau umat aku macam mana? Bayangkan sayang Nabi kayak gitu. Macam mana lah umat aku nak menanggung sakit macam ni ha? Nabi saya sebut, biarlah aku tanggung sakit ni, tapi jangan bagi ke umat aku. Tak dapat tau, tetap sakit. Sayang Nabi kayak gitu. Akhirat so dapat dia gitu. Lepas tu sebab kita jangan baik panggil tak selaku. Tu yang Nabi kata laisa minni, kau bukan sebahagian pada aku. Masa tu baru nak menyusah. Baik apa? Tu sebab kan. Lepas tu bila dalam perjalanan tiba terdongar bunyi kuek, bunyi macam bunyi guruh lah. Kuek kotor bunyi tu. Pasal ada bunyi api neraka. Bunyi api neraka tu yang terdengar bunyi kuek tu dengan tahap 700 tahun perjalanan mu sampai. Tapi dah pengunjung bosak api tu kuek betul bunyi. Makin lama makin okey, makin lama makin okey. Sudah bila dah rapat Nabi kata, "Poilah kau." Tu pun terjemahan tu. Poilah kau. Tapi api tu makin okey. Tak mahu dia poi. Sudahnya datang Jibril bagi secawan air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ni, kau siramkan pada api. Segelas air. Nabi pun curahkan, rodo api ni. Nabi pun tanya Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku ni? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Menangislah kita banyak-banyak atas dunia ni, mengenangkan dosa. Sebab itulah insurans kita akhirat. Pernah satu dalam kitab Mukasyafatul Qulub tu, kalau kita baca lah kisah pasal ingat mati ni, menangis kerana Allah tajuk. Nak dimasukkan dalam neraka, nanti dulu ya Allah, kerana dia ni menangis kerana kau ya Allah. Tengok siapa ni? Pasal ni sehelai rambut bersuara. Rambut orang nak masuk neraka tu dia bersuara. Waktu dia menangis tu air mata, lalu kono kat aku. Itu menangislah kerana Allah. Atas dunia ni lah nak menangis. Sayyidina Abu Bakar kata akhirat so seramai-ramai orang menangis menyosal sampai keluar air mata darah, punya banyak air mata tu sampai kan kalau letak sampan belayar. Macam tu lah banyak dosa. Kita kena konsisten ni, kuat gimana kita. Jangan berbelak-balik, tolak maksiat, tolak ni bodoh-bodoh tak elok, tolak maksiat. Saya bukan nak tengok bona dah ditayang imam, bukan imam sini dan tempat lain. Imam ni kata dia togu kayak jandul tu. Berkomban pula tu. Elok dengan garu. Mam deh. Imam macam ni telajak motor kawan tu. Hui tu. Bahal. Panih hari ni mam deh. Kau tak tahu dan pun panih tengok kau deh. Ya. Teringat saya kisah Abu Bakar.
Lepas zaman ada seorang sahabat nama Abu Bakar. Lepas zaman Nabi lah ni, zaman sahabat. Abu Bakar Al-Miski namanya. Abu Bakar ni kuat iman dia kepada Allah, kuat betul. Malahan orang cabar kalau siapa-siapa boleh bodoh Abu Bakar ni handal. Jadi seorang pelacur tu sanggup dah. Dia pergi ke rumah Abu Bakar tu, dia kunci pintu. Nak dipolok Abu Bakar tu. Abu Bakar tu nanti dulu teh. Dia masuk, dia beli air, dia ambil tai-tai tu, dia lumur ke badan dia. Sekarang kau peluk, lari pelacur tu. Sanggup dia membusukkan diri dia supaya orang tu tak peluk dia. Macam tu warna lah keimanan dia. Dan disebabkan itulah dia dapat gelaran Abu Bakar Al-Miski. Miski ni maksud dia haruman kasturi. Allah Ta'ala bagi dia bau badan wangi lepas tu tanpa pakai perfume. Wangi Abu Bakar Al-Miski. Macam tu sekali yang nak jaga iman ke Allah Ta'ala. Kita jaga lah. Main nombor, tak boleh. Ini judi. Minum arak, tak boleh. Ini semua. Sebab apa? Minum arak masukkan benda haram dalam perut kita. Yang terakhir, tak ambil. Nabi warna ada ni. Kejap ya. Jago mata. Abu Lais kata, jago mata. Nombor satu, jago lisan. Lidah kita. Jangan sebut benda-benda fitnah. Jangan sebut benda-benda tak elok. Lisan kita. Lisan ada dua. Lisan berlidah dan lisan berjari. Input WhatsApp, WeChat, tulisan berjari tu. Lisan. Kedua, jaga hati. Jangan sangka buruk dengan orang. Semua tak elok. Ni tak elok. Sudah dia tolong kita. Jangan bersangka-sangka dengan orang. Tanya betul-betul. Fatabayyanu. Selidik dulu. Jangan main ambil berita-berita orang. Betul kau dengar orang yang kahwin. La ilaha illallah. Jangan dengar cakap orang. Itu kedua, hati sangka baik. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Ketiga, jaga pandangan mata. Jangan tengok benda-benda tak elok. TV tu banyak betul cerita tak elok. Remote kat tangan siapa? Banyak rancangan yang elok boleh tengok. Kenapa nak tengok cerita tak elok? Kau ompek jaga paut. Paut ni saya sebut tadi, benda haram jangan masuk dalam paut kita. Nabi kata, barang siapa yang memasukkan benda haram dalam paut maka malaikat di langit dan di bumi akan melaknat dia selama sesuai selagi mana ada benda haram tu dalam perut dia. Dan kalau dia mati dengan keadaan ada benda haram dalam perut maka dia akan jadi bahan bakar untuk api neraka. Tu baik. Yang kelima, jaga tangan kita, perbuatan kita, buat panggil elok. Siang tadi ngoreng bihun untuk makan malamnya. Kan niat kerana Allah, tangan tepik pahala. Jangan terasa hati. Malam kan balik buku isu sikit, tiba-tiba dia tak dapat dah masuk air. Dan beliau masak sudah ada yang tak dapat. Jangan. Lillahi ta'ala dah khabar dah tadi. Tangan tadi dia buat benda baik, dapat pahala dah Allah Ta'ala kira tu balik. Penting usaha. Tapi malam ni bukan bihun tu kan. Okey kan. Yang ke-6, jaga langkah kaki. Langkah kaki kita pergi masjid. Alhamdulillah, first class. Pergi masjid. Saya sogan-sogan pula. Nabi kata Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Kita baik-baik jadi polik. Masjid polik ke orang. Jadi biarkan. Sebab Nabi kata, berbahagialah, beruntunglah orang yang asing itu. Kita pergi masjid. Yalah, asing lah sebab bukan ramai pergi masjid ni. Tak ramai. Nak berbanding orang yang tak pergi. Ya, tapi beruntunglah orang yang pergi. Itu sebab langkah kaki kita datang masjid kepada Allah. Bayangkan dalam perjalanan sakit jantung, meninggal dalam perjalanan. Masa bila laki kau meninggal, beda. Bukan nama sebenar. Nah, semalam lah dia dalam perjalanan pergi masjid, meninggal dia. Ya Allah, elok cerita tu. Husnul khatimah kita minta. Kan? Dalam perjalanan balik daripada masjid, ya Allah, daripada masjid. Masa bila meninggal, dia pergi pakat, kata sebadan dia sakit, nak pergi urut.
urut kek mana, kek siam tu lah. Tengok, tak elok cerita. Iya, kalau pergi pusat urut refleksologi Thailand ni memang daripada sehat dan sakit badan. Iyo, tengok pakaian tu, jaring pakai. Huyai, sudah kan? Iyo. Sampai ni orang perempuan kalau tak nak laki pergi urut kat sana, pakai jaring. Dah tua dah. Saya kata tua-tua lah. Jaring mana nak digambur, apa yang ada lah. Contoh. Iyo. Senang yo, dah tua-tua ni lagi nak manja tu. Jangan cakap bukan ke suami. Suami saja rapat. Ni pun rapat ni. Nak mampu tua tu. La ilaha illallah. Jangan. Abang apa bang? Saja nak apa kau. Rapat dah lagi. Ya macam tu lah. Iyo. Bergurau. Nabi ke isteri Nabi bergurau. Mereka kerja-kerja dalam rumah. Kolak dalam rumah. Yang kat luar nampak kat jiran pula kono pengusi kekek cacania tengok rumah. Kau kan sini dah sampai lain. Bergurau dia. Anak semua dah besar. Apa nak baik bergurau lah. Lepas 3 bulan tempoh dah nak. Kau balik sekarang. Ada bondo nak bincang. Apa hal bah? Awak nak cakap, abang nak cakap. Macam lah homak kau ngandung. Makan dah, kaban dah. Dapat adik lekau. Dah kurang tim mahaban berjanji dah kurang seorang. Mana apa ye kaknya? Tak sebut nama. Mana apa ye? Dia mabuk. Dah tua-tua mabuk dia lagi. Yalah, manalah tahu. Jadi itulah dia ya. Macam mana pun ikut sunnah Nabi. Nabi contoh ikutan terbaik, uswatul hasanah. Jaga keimanan kita. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Ingat balik rukun iman tu. Ingat pasal Nabi. InsyaAllah kita tidak akan berbolak-balik lagi dah. Ya? Sebab apa? Dan satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Jika baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan sekiranya tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuh badan itu. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Hati kita ni nak jaga. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terpilih di kalangan orang yang mendapat syafaat Nabi di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Saya faham pandangan-pandangan Subuati. Baik-baik tengok jam ni. Jam tangan ni dok sajo kan, tengok saya tahu buat. Jadi macam mana pun insya-Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati usaha kita pada malam ini dan seterusnya. Dan insya-Allah dan satu pengumuman saya nak buat. InsyaAllah pada 3 hingga 6 September Hari Raya Haji yang ketiga, korban yang ketiga. Kalau siapa nak ikut saya pun peserta tau, bukannya ketua tau. Siapa nak ikut kembara korban ke Kemboja, boleh bagi nama nanti ikut saya lah. Kalau nak ikut sekali RM1,400 4 hari 3 malam, makan, minum, penginapan, hotel semua siap. Tapi kalau dia dah poi tu, tapi korban lain. Contoh mana ada terasa nak korban dan ada yang tak poi tapi nak bagi korban, boleh. Satu bahagian RM350. Kek Kemboja murah ya, satu bahagian RM350. Jadi siapa nak pergi, mudah-mudahan panjang umur. Siapa nak pergi, mohlah kita pergi sama, nak tengok. Saya dah pergi sekali dulu 2 tahun lepas tak sampai pergi. Tu tahun ni saya nak pergi lagi. Memang kesian lah tengok orang Islam kat sana, memang kesian. Jadi gitu, kalau siapa ada usaha dakwah sama nak pergi, kita pergilah sesama kan, bantu saudara kita kat sana. Memang susah betul. Nak makan daging tunggu kita bawa. Kita bawa lembu lagi, lembu tu lagi dapat dia makan. Tidak tak ada, kita berabut bahagian. Dia tunggu dapat lah daging. Peti ais pun tak ada. Sidai kat pagar. Dikoreng kan. Bila nak makan ni mau disiat sikit, buat masuk dalam kabus. Itulah yang ditahan. Tu menangis-nangis dia peluk gitu.
Sebab dia susah. Itu sekadar pengumuman lah. Tak ada, bukan wajib pun siapa nak ikut. Saya diamanahkan untuk maklumkan semaklum ni. Yang jual minyak wangi ke, jual madu ni memang sahabat-sahabat saya. Dia memang daripada dulu dia ikut saya. Kat mana saya ceramah dia ikut saya. Madu tu bukan saya ada share pun, tak ada. Kan kawan cakap, ni aku dah deh. Tak. Ya kita cerita makanan sunnah tu, madu, kurma tu semua makanan sunnah. Lepas ceramah tu jadi je, kan sunnah. Baguslah tu, rahmat lah tu. Kalau tidak kan kau tunggu esok dah tak jadi tu. Contoh ya. Lepas tu satu lagi pesan saya kat semua, satu pesan lagi. Sebelum Nabi payah waktu Nabi. Satu juga sunnah Nabi, Nabi rajin sedekah. Tabung masjid, sedekah berbanyak. Jangan kira mana. Tu saham akhirat, bagilah. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Betul. Kita ni kan ada lah yang cakap duit bukan segala-galanya. Betul, tapi segala-gala nak duit. Kalau nak repair ni apa semua ni speaker ni kan free ke ni? Bayar ni, ja'alna. Ja'alna. Kan? Sampai kita tu ja'alna tu kan. Ya, semua ada cost. Current semua nak bayar. Jadi bila kita sumbang, contohlah kita bayar bila duit kita tu diguna untuk bayar bila pi ada saham kita. Dengan api terlepek semua orang selesa masuk kipas, aircon semua masuk. Kan duit kita betul kan ni kapet selagi mana guna lagi tu dapat saham. Pahala tak nampak, hati kita nak kena yakin. Ya. Jadi akhirnya mana yang baik itu datang pada Allah Taala, mana kurang tu mencari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih banyak di atas studian mengundang saya. Jumpa lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.